Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Saya harap semua anak-anak pelajar berada dalam keadaan sihatlah. Okey, kita sambung dengan topik yang kita perlu kita sambung topik yang kita yang baru, iaitu 1.3 pemadam kebakaran. Okey, alright. Cerita pasal pemadam kebakaran ni semua, kalau kamu pastikan di sekolah, di hospital, di semua bangunan-bangunan ada alat pemadam kebakaran ni. Tapi kita kena tahu bahawa ada 4 jenis alat kebakaran yang perlu kita kenali dia dengan baiklah. Okey, sebelum itu kita tengok terus dengan topik kita, iaitu jenis-jenis pemadam kebakaran. Iaitu alat pemadam kebakaran ialah sejenis alat yang digunakan untuk mengawal ataupun memadam kebakaran. Tugas dia untuk kawal dan padamkan kebakaran. Okey, iaitu kebakaran yang kecil-kecil lah. Kalau kebakaran yang besar, tidak bolehlah, kita perlu minta bantuan-bantuan yang lebih besar lah. Okey, terdapat 4 jenis alat pemadam kebakaran yang biasa digunakan. Alat pemadam kebakaran dikelaskan berdasarkan medium pemadam kebakaran. Apa itu medium? Jenis yang terbakar tu. Kalau yang terbakar itu elektrik, ada benda lain, ada alat pemadam yang sesuai digunakan untuk dia. Okey. Kalau jenis kertas, ada juga alatan yang sesuai, jenis pemadam yang sesuai untuk digunakan. Okey, ini di antara contoh-contoh jenis-jenis alat pemadam kebakaran, iaitu ada 4 jenis: air, buih, karbon dioksida dan juga serbuk kering. Okey, setiap alat pemadam ni dia mempunyai label-label dia tertentu. Kalau kamu tengok yang ini label merah, label kuning, label warna krim, label hitam dan akhir sekali label warna biru. Ini di antara contoh-contoh label yang kita perlu ketahui. Okey, warna label merah, tugas dia ialah memadam kebakaran melibatkan bahan pepejah seperti kayu, kain, kertas dan kayu, macam saya cakap tadilah. Okey, manakala krim pula, tugas dia memadam kebakaran melibatkan bahan pepejah seperti kayu dan kertas serta jenis cecair atau gas yang mudah terbakar seperti minyak, cat dan gas asli. Dan warna hitam pula, karbon dioksida, tugas dia ialah memadamkan kebakaran yang melibatkan peralatan elektrik, gas dan wap. Tetapi kalau serbuk kering, semua di antara ni, semua jenis kebakaran ni kita boleh guna. Itu beza dia. Okey, yang power of powder ni, yang serbuk ni. Okey. Alright. Seterusnya, tengok. Kebakaran boleh dibagikan kepada beberapa jenis berdasarkan bahan api yang terbakar. Alat pemadam kebakaran perlu digunakan berdasarkan potensi punca-punca kelas kebakaran yang dikenal pasti di sesuatu bangunan ataupun kawasan. Okey, kita tengok jadual ni. Okey, apa jenis kebakaran yang perlu kita buat? Pertama, jenis kebakaran dia ada 6 kelas kebakaran, iaitu kelas A, kelas B, kelas C, kelas D, kelas E dan juga kelas F. Apa itu kelas F? Okey, ini penerangan dia. Okey, kebakaran dia melibatkan bahan api mudah terbakar, contohnya pepejah, kecuali logam lah. Logam tak boleh lah. Seperti kayu, kertas, kain dan sebarang bahan mudah terbakar. Contoh alat pemadam yang kita boleh guna: air, buih, serbuk kering. Manakala kalau kelas B pula, tugas dia kebakaran melibatkan jenis cecair seperti petrol, kerosin, diesel, cat, varnis dan lain-lain. Okey, bahan dia kita boleh guna buih, serbuk kering, karbon dioksida. Kelas C, kebakaran melibatkan gas seperti LPG, LNG, oksigen dan lain-lain. Antara bahan alat pemadam api dia serbuk kering, karbon dioksida. Kelas D, kebakaran melibatkan logam seperti magnesium, aluminium,
natrium, kalium dan sebagainya. Serbuk kering. Okey. Kelas E, kebakaran melibatkan peralatan elektrik guna serbuk kering, karbon dioksida. Manakala kelas F, kebakaran melibatkan lemak dan minyak masak, serbuk kering dan juga karbon dioksida. Okey. Alat pemadam kebakaran lain yang digunakan seperti pemadam kebakaran jenis ABC, iaitu kebakaran jenis ABC, selimut kebakaran, pasir dan juga air. Pasir boleh digunakan untuk memadam kebakaran awal, manakala air pula boleh digunakan untuk memadam kebakaran kecuali kebakaran yang berpunca daripada minyak. Ini alat pemadam api ABC. Okey, alat pemadam api ABC. Okey. Tengok. Pemadam api ABC boleh digunakan untuk semua jenis kebakaran kecuali kebakaran disebabkan logam dan gas. Ada dua tu. ABC ni semua boleh, tapi kecuali logam dan juga gas tak boleh. Tidak berbahaya kepada manusia dan haiwan, tidak mencemarkan tanah, mudah diselenggara, kelembapan yang dihasilkan adalah lebih sama, justru menghalang api daripada merebak semula. Manakala selimut kebakaran ni pula diperbuat daripada dua lapisan getian kaca, mampu memadamkan api yang kecil atau sederhana yang susah dipadamkan oleh air, memadamkan api pada badan mangsa dengan menyelimuti badan mangsa. Okey, ini antara. Bagaimana kaedah kita nak guna alat pemadam kebakaran ni? Okey, dia ada 4 kaedah yang perlu kamu kena ingat. Okey. Tengok ni. Okey, langkah pertama, tanggal pin keselamatan di batang kayu, dekat dengan pengepit hos dia ni. Okey, kemudian pastikan alat pemadam kebakaran ditegakkan. Tak boleh pegang sambil sengit. Tak boleh. Okey, manakala halakan muncul alat pemadam ni, okey, kebakaran ke pangkal api. Tempat api dia tu. Alright. Pastikan anda pada jarak 2.0 hingga 2.5 meter daripada api, dari api. Tak boleh dekat dengan api. Okey, kemudian yang ketiga, selepas halakan dia baru tekan pemicit alat pemadam kebakaran tersebut. Ratakan semburan ke seluruh sumber api dengan menggerakkan muncul dari sisi ke sisi. Okey. Bergerak dari sisi ke sisi. Ke sisi macam ni lah. Okey, ke sisi bukan macam ni . Dari sisi ke sisi. Okey. Alright. Seterusnya, menjalankan audit. Okey. Dalam setiap kalau kamu pastikan ada bomba-bomba datang, jabatan bomba datang untuk pergi ke sekolah kamu, dia akan cek alat-alat pemadam api ni. Okey, alat pemadam kebakaran ni. Kenapa dia perlu cek? Okey, tengok. Biasanya beberapa alat pemadam kebakaran disediakan dan ditempatkan di sekitar sekolah. Namun begitu, adakah alat pemadam kebakaran yang ada di sekolah anda dapat berfungsi dengan baik sekiranya berlaku kebakaran? Bagaimanakah anda boleh menjalankan audit alat pemadam kebakaran di sekolah? Okey, bagaimana? Jadi kamu boleh juga membantu para bomba untuk cek pemadam kebakaran ni berada di sekolah Jadi kalau anda berada di sekolah nanti. Okey, apa antara perkara yang perlu kita cek? Yang pertama, meter tekanan, jenis pemadam kebakaran, kemudian tarikh luput dia. Itu ada tiga perkara yang perlu kamu kena buat untuk cek alat pemadam kebakaran. Okey. Alright. Seterusnya, mencipta alat pemadam kebakaran dengan ringkas. Okey, cikgu nak bagi satu projek. Okey, cikgu nak awak mencipta satu alat pemadam kebakaran dengan ringkas. Okey, kemudian kamu hantarkan video dekat cikgu. Guna bahan-bahan yang ada di rumah kamu. Okey, cikgu nak kamu buat satu alat pemadam kebakaran dengan
ringkas. Okey, so nanti kamu boleh kongsi video cikgu, video kamu dekat cikgu bila kamu sudah siap. Okey, masa yang diberikan untuk siapkan projek ini, cikgu bagi masa selama 1 minggu. Minggu hadapan pada hari yang sama juga kita akan jumpa balik untuk tengok projek kamu yang seterusnya, yang kamu hasilkan. Jadi cikgu harap pelajar-pelajar boleh tunjukkan dekat cikgu lah alat pemadam kebakaran. Alright. Okey, itu saja daripada cikgu. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sekian, terima kasih.